diumumkan Perdana Menteri. Dan untuk itu kita terus ke sana bersama Jovinia. Silakan Jovinia. Nurlela, terima kasih. Salam sejahtera. Pakej kerangka inisiatif tambahan Prihatin Kita Prihatin yang menyasarkan 4 golongan utama iaitu B40 dan M40 yang berkeluarga dan bujang, bekerja negara dalam pelbagai bidang dan peniaga mikro dalam pelbagai bidang amat diterima baik penduduk Sabah. Mereka menyifatkan ia benar-benar memenuhi hasrat rakyat yang mahu sebuah kerajaan prihatin kepada rakyat. Ini satu inisiatif Kerajaan Perikatan Nasional kepada kita rakyat Malaysia, khususnya rakyat P176 Kimanis. Jadi kami rakyat Kimanis berterima kasih dengan pengumuman bantuan yang disampaikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada kami semua. Macam terima kasihlah, ucapan setinggi-tinggi terima kasih kerana beri bantuan pada kami yang susah. Sangat gembira lah kan, sebab memang time-time macam ni memang sangat memerlukan bantuan dari kerajaan kan. Jadi sekarang ni memang sangat bersyukurlah dengan kerajaan yang ada sekarang. Kerana kebanyakan yang susah akan menerima bantuan ni untuk terutamanya yang berkeluarga lah. Jadi saya sebagai rakyat Malaysia sangat bersyukur kerana dapat menerima lagi bantuan ini. Ketua Badan Pimpinan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah Datuk Seri Haji Jinor yakin 4 kerusi DUN dalam Parlimen P170 Tuaran akan menjadi penyumbang kepada kemenangan Perikatan Nasional PN pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sabah ke-16. Ketika ditemui RTM, beliau berkata ini kerana sokongan rakyat ketika ini dilihat lebih berpihak kepada Gabungan Rakyat Sabah GRS berikutan kegagalan Parti Warisan Sabah mentadbir negeri selama 2 tahun. InsyaAllah kita akan mencapai kejayaan. Saya amat yakin bahawa kita boleh menyumbang 4 kursi di Dewan Undangan Negeri ini kepada Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga gabungan kita iaitu PBS. Ini kerana mood rakyat sekarang ini. Ada saja sokongan daripada Warisan dan parti-parti yang lain yang dulunya tidak menyokong kita. Beliau menjelaskannya selepas majlis ramah mesra bersama pemimpin di Kampung Laya-Laya Tuaran. Kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan penting kerana kerajaan negeri dapat menambah baik infrastruktur, tuntutan MA 63 serta pembangunan pendidikan. Kegagalan kontraktor baharu yang dilantik Kerajaan Negeri Sabah sebelum ini yang mengambil alih projek PEN Borneo di Sepitang memberi kesan buruk. Ia bukan sahaja membantutkan pembangunan infrastruktur tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang dirancang di daerah berkenaan. Bekas Ahli Parlimen Sepitang Datuk Sapawi Ahmad berkata sejak pengambilalihan daripada syarikat konsultan BPH, jaringan hubungan pasaran perniagaan antara daerah Sepitang dengan daerah lain di Sabah termasuk Sarawak serta negara jiran Brunei Darussalam tidak berjalan lancar. Dan ini merugikan rakyat. Sudah semestinya pembangunan PEN Borneo ini akan memberi dari segi pembangunan masyarakat dan ekonomi. Beliau ditemui pada Majlis Ramah Mesra Persatuan Komuniti Bugis Sabah Sepitang PKBSS di Sepitang. Sementara itu, Komuniti Bugis menghargai keprihatinan kerajaan melalui bantuan prihatin dan penjana yang ternyata meringankan beban rakyat. Syukur Alhamdulillah. Maksudnya tu bantuan tu bencana selama ini COVID. Alhamdulillah. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada kerajaan pusat. Ya. Suku kaum Bugis di daerah Sepitang antara yang menyumbang terhadap pertumbuhan pelbagai bidang ekonomi di daerah berkenaan meliputi pelbagai sektor. Pelan Jalinan Digital Negara Jendela diperkenal kerajaan bagi menambah baik akses perkhidmatan jalur lebar di seluruh kawasan luar bandar seluruh negara. Wartawan Dulis Simon meninjau bagaimana inisiatif ini memanfaatkan usahawan kraftangan buluh di Kampung Batu Lunguyan Suk dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Tulik.
Penambahbaikan perkhidmatan jalur lebar ini ternyata meluaskan lagi pasaran produk usahawan kraftangan bulu di sini secara dalam talian yang kini menjadi budaya baharu masyarakat. Untuk kegunaan promosi kami sebagai satu langkah yang memudahkan untuk kami mau kasih promosi kami punya produk walaupun kami duduk di kampung, tapi cara kami kasih promosi produk itu mudah dengan orang luar berbanding kami pergi jumpa depan-depan. Tambah-tambah lagi dengan keadaan sekarang kita tidak digalakkan untuk keluar. Dengan adanya internet kami masih boleh mempromosikan produk-produk yang kami ada. Nampak biarpun dari luar orang kenal ini produk dari mana. Jadi fokus jualan pun kita fokus kepada online. Jadi di situ juga dapat tingkatkan kita punya permintaan produk. Produk anyaman yang 100% menggunakan bahan asli bulu berbanding sebelum ini yang sebahagiannya menggunakan bahan plastik mendapat permintaan menggalakkan daripada dalam dan luar negara. Bagi Julita Nahim Taidin, sejak beliau memulakan perusahaan ini pada awal tahun 90-an, pelbagai bantuan prihatin telah disalurkan oleh kerajaan sehinggakan produknya ini mendapat pelbagai pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pada mulanya kami kasih mulai ini kraftangan memang banyak cabaran lah. Contohnya yang kami ini yang petani kan. Jadi lepas itu apabila kami dari Tabasan terus ini kraftangan kami buat jam 9 saja baik. Nasib juga ada bantuan dari pihak kerajaan yang mau kasih kembang ini bangunan kraft di Batu Lunguyan. Melihat betapa pentingnya perkhidmatan jalur lebar pada ketika ini untuk pelbagai kegunaan aktiviti kehidupan seharian, khususnya bagi mereka yang bergelar sebagai usahawan. Oleh itu, langkah yang diambil pihak kerajaan ini dilihat amat tepat. Duli Simon, RTM. Murid tahun 5 bagi sesi persekolahan tahun 2020 akan menduduki ujian penilaian kelas KAFA UPKK tahun depan ketika berada di tahun 6. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuki Syari berkata peperiksaan itu akan diduduki pada Oktober bersama murid tahun 5 bagi sesi persekolahan 2021. Keputusan itu dibuat berdasarkan perkembangan semasa pandemik COVID-19 ketika ini. Di Sabah, perubahan itu melibatkan lebih 2,000 murid KAFA yang mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di 900 kelas KAFA. Jadi itu keputusan semasa yang kita telah pun buat berdasarkan kepada perkembangan COVID yang ada pada hari ini. Itulah keputusan yang terbaik setakat ini. Barangkali kita meneliti dari masa ke semasa perjalanan atau perkembangan virus COVID-19 ini akan ada pendekatan-pendekatan baru yang akan kita umumkan. Beliau menyempurnakan Majlis Kecemerlangan UPKK 2019 daerah Beaufort di Beaufort. April lalu, JAKIM membatalkan UPKK bagi subjek bertulis yang dijadual berlangsung di seluruh negara pada 28 September hingga 1 Oktober ini. Keputusan itu selaras dengan Kementerian Pendidikan Malaysia membatalkan ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3. Sudah tiba masanya bagi usahawan Bumiputera menggunakan franchise sebagai strategi untuk mengembangkan perniagaan mereka di Sabah. Dengan kelebihan populasi yang ramai di negeri itu, sudah pasti kuasa jual beli yang tinggi dalam kalangan rakyat Sabah dapat membantu para usahawan sektor franchise. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, pengusaha dengan produk berkualiti boleh meminta bantuan Perbadanan Nasional Berhad PNS berhubung kaedah pembungkusan dan urusan pinjaman dana. Apabila PNS membuat roadshow datang ke Sabah ni, is appropriate. Banyak perkara retail mempromosikan barang-barang retail. Jadi dengan sendirinya the growth population giving the purchasing power kepada pihak PNS untuk meniagakan dia punya produk di Sabah. Beliau melancarkan program BIS Franchise Sabah 2020 di Kota Kinabalu. Ujarnya kerajaan telah mengeluarkan 6.33 juta ringgit untuk 7 program BIS Franchise pada tahun 2019 membantu usahawan dalam franchise. 1.19 juta ringgit diperuntuk untuk BIS Franchise Sabah.
PNS juga telah meluluskan 3.12 juta ringgit untuk pengusaha Sabah pada tahun sama. Penternakan kambing kacukan bor di Sabah berpotensi besar kerana negeri ini bebas daripada penyakit kuku dan mulut selain lokasi strategik bersebelahan wilayah Persekutuan Labuan, Sarawak dan Brunei Darussalam. Pengusaha kambing pedaging Saiful Syam Navi Elias Nawawi membuka sebuah ladang ternakan di Kampung Kerukan, Kuala Penyu menerusi program aktiviti ekonomi tambahan AET oleh RISDA. Laporan Farali Asman. Bermula dengan memelihara hanya 30 ekor kambing 4 tahun lalu, Saiful Syam kini mempunyai hampir 107 ekor kambing. Beliau sebelum ini bekerja di sebuah syarikat swasta, kemudian beralih kepada bidang pertanian. Bidang peternakan kambing ini sebenarnya sangat berpotensi lah untuk bahagian pedalaman bawah ni sebab kita begitu kekurangan peternak-peternak. Contohnya kawasan Kuala Penyu ini saya rasa cuma ada lebih kurang 4 orang peternak saja yang aktif dan kebanyakannya bilangan kambing mereka tidaklah begitu banyak. Lebih kurang daripada 10 ke 50 ekor seorang. Dan saya rasa di sini yang paling banyaklah di sini ada 100 lebih ekor. Pendapatan beliau kini mencecah lebih RM2,000 sebulan apabila harga daging kambing boleh mencecah RM35 sekilogram atau RM800 seekor. Beliau kini mampu memenuhi permintaan dari luar daerah Papar, Beaufort dan Kota Kinabalu, khususnya untuk majlis-majlis akikah dan korban. Dan RISDA ada memberi bantuan yang terbaru ini. RISDA ada bagi bantuan pada tahun 2019 iaitu dalam bentuk geran berjumlah RM10,000 dan saya telah gunakan geran tersebut untuk menambah baik keadaan kandang ni lah. Seperti yang saya ceritakan tadi, kandang ini sebelum ni dia agak daif, agak rendah dan kemudian saya telah upgrade dia menjadi tinggi dan sekarang kesihatan kambing bertambah baik. Bagi pengerusi RISDA, Datuk Muhammad Salim Muhammad Sharif, pihaknya kini melihat petanda baik apabila lebih banyak golongan muda menceburi bidang pertanian. Jadi usaha yang kita jalankan pada hari ini yang pertamanya memperkasakan semula pekebun kecil yang hari ini dilihat telah menampak petanda baik bila mana kebanyakan anak-anak muda ini cukup berminat untuk mengusahakan perusahaan aktiviti ekonomi tambahan. Saiful Syam ketika ini berjaya membimbing 2 anak muda di kampungnya menceburi bidang sama. Daerah Kuala Penyu semestinya berpotensi kerana mempunyai tanah yang terbiar dan luas yang belum lagi dibangunkan. Salah satunya adalah ternakan ladang kambing. Jadi golongan muda fikir-fikirlah untuk menjajaki masuk dalam bidang pertanian. Tentu sekali ia dapat menjana pendapatan untuk diri, keluarga dan juga masyarakat. Farali Asman, Berita RTM. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah dan kepada seluruh rakyat Sabah, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pemilih #Bahundi 2020. Terus patuh SOP pandemik COVID-19 belum berakhir. Dengan itu kita kembali semula bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik Jovinia, terima kasih. Baiklah saudara, untuk lintas langsung negeri